Salam sejahtera anda menonton Johor Memilih dan pastinya ini adalah waktunya untuk kami berikan dan kami khaskan slot ini untuk melihat kepada selain pada kita melihat kepada meriahnya proses demokrasi bagi pilihan raya negeri Johor, ini juga adalah waktunya untuk kita melihat sisi lain yang terkait dengan bangsa Johor ini. Untuk waktu ini saya ingin memberi fokus khususnya melihat kepada ekonomi dan juga khususnya kita melihat kepada pendapatan dan juga perbelanjaan untuk rakyat di Johor, kerana kalau anda ingat lagi pada sekitar Ogos pada tahun lalu iaitu tahun 2021 yang mana Menteri Besar pada ketika itu Datuk Hasni Mohamad yang mana mengatakan 53,908 isi rumah di Johor secara khususnya berada dalam kategori miskin mutlak dengan pendapatan isi rumah mereka lebih rendah berbanding dengan nilai pendapatan garis kemiskinan PGK, dan keadaan itu membuatkan golongan berkenaan sukar untuk menampung kos keperluan asas seperti makanan, pakaian dan juga tempat berteduh. Tetapi untuk waktu ini itu adalah data dan juga pendapatan untuk tahun 2021. Kita tahu tahun 2020, 2021 sehinggalah pada waktu ini adalah tahun pandemik. Tetapi kita buat perbandingan tahun sebelum pandemik iaitu 2016 hingga 2019. Saya bawakan kepada anda. Ini adalah pendapatan perbelanjaan isi rumah untuk tahun 2016 hingga 2019. Kalau kita lihat daripada kategori penengah, jumlah ataupun pendapatan isi rumah kasar bulanan yang direkodkan adalah sebanyak RM6,427 bagi kategori penengah di Johor, tetapi ada sedikit perbezaan kalau dibandingkan di bandar dan juga luar bandar. Sudah tentu bandar bagi mereka yang tinggal di bandar pendapatannya sedikit tinggi berbanding dengan luar bandar. Baik, kemudiannya saya tunjukkan kepada anda berkaitan dengan kita melihat kepada kumpulan isi rumah B40, M40 dan juga T20. Kalau ikutkan pecahan di satu ruangan khusus itu merujuk kepada berapa peratus sebenarnya golongan B40, M40 dan T20 di Johor. Dan kalau melihat kepada bagi kategori penengah, pendapatan yang direkodkan ialah sebanyak 3,677, sedikit meningkat jika dibandingkan pada tahun 2016 iaitu 3,420. Juga kalau kita melihat kepada M40 juga dilaporkan meningkat daripada 6,554 pada 2016 meningkat kepada 7,549, dan sudah tentu bagi T20 juga turut meningkat. Baik, saya tunjukkan kepada anda lagi iaitu melihat kepada peratusan pendapatan mengikut punca utama. Pekerjaan bergaji sudah tentu tinggi jumlah peratusannya berbanding dengan pekerjaan yang lain seperti harta pelaburan, bekerja sendiri juga pindahan semasa diterima. Tetapi saya nak tunjukkan kepada anda, ini ialah pendapatan garis kemiskinan. Kalau diikutkan pada tahun 2016 dicatatkan angka ataupun pendapatan purata secara kasarnya, garis pendapatan kemiskinan pada tahun 2016 adalah 2,428, tetapi pada tahun 2019 dicatatkan 2,505. Perlu diingatkan Johor sebelum ini Menteri Besarnya ada memaklumkan kalau diikutkan Johor mencatatkan garis kemiskinan PGK adalah sebanyak 2,508. Dan seperti yang saya maklumkan kepada anda pada awal tadi, lebih pada 50,000 rakyat di Johor sebenarnya terletak di bawah garis kemiskinan mutlak. Pada waktu ini juga saya nak tunjukkan kepada anda, kita akan melihat kepada pendapatan isi rumah kasar bulanan penengah purata kadar pertumbuhan tahunan yang dikompon mengikut daerah pentadbiran. Ini adalah berdasarkan daerah-daerah perbandingannya. Kalau diikutkan sudah tentu kita akan melihat kepada yang agak tinggi, yang paling tinggi sebenarnya melihat kepada Keluang dan juga satu lagi di Kulai. Kedua-duanya daerah terletak di kawasan bandar. Kemudian satu lagi saya tunjukkan kepada anda dapatan melihat pada pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah, iaitu kita ingin melihat secara keseluruhan senarai program perumahan rakyat di negeri Johor. Kalau diikutkan keseluruhannya, ada beberapa projek, ada 9 projek PPR di negeri Johor, 3 di Tebrau, 3 di Pulai, masing-masing lain di Labis, Batu Anam dan juga Plentong. Kalau diikutkan kadar sewaan hanyalah lebih kurang daripada 100 hinggalah RM250 tertakluk ataupun depends kepada jenis kediaman.
Kenapa saya tunjukkan kepada anda senarai program perumahan rakyat PPR di negeri Johor kerana editor kami Haji Nazir Kahar membuat tinjauan dan juga membuat satu liputan khususnya melihat kepada apa khabar rakyat dan juga komuniti B40 khususnya di flat Kangkar Pulai kerana ada satu inisiatif yang dilakukan khususnya untuk memperkasakan komuniti B40 yang khususnya tinggal di kawasan perumahan yang saya sebutkan sebentar tadi adalah PPR. Apa yang saya maksudkan adalah berkaitan dengan konsep Bangsa Johor Bahagia. Itu adalah konsep ataupun inisiatif kerjasama daripada Majlis Bandar Iskandar Puteri dan juga UTM ini antara lain berperanan untuk melaksanakan program pembangunan komuniti yang berimpak dan juga lestari bagi mengatasi permasalahan. Dan kita terus ikuti temu bual dan juga liputan yang dilakukan oleh Haji Nazir Kahar. Apabila saya ditugaskan untuk membuat liputan pilihan raya negeri Johor, apa yang terfikir di fikiran saya untuk mencari satu model untuk membangunkan masyarakat di bawah kategori B40 yang kebanyakannya tinggal di flat kos rendah, di rumah kos rendah ataupun rumah setinggan. Kerana di Johor Bahru ini, khususnya di Bandaraya Johor Bahru, memang banyak lokaliti sebegini. Dan apa yang penting, isu seperti masalah sosial mereka yang tercicir dari pelajaran, isu basikal lajak kita ketahui, mereka yang terlibat dengan najis dadah dan seumpamanya. Apatah lagi ketika COVID ini, ada yang hilang pekerjaan, yang tidak boleh ke Singapura dan sebagainya. Kebetulan saya berada di Kangkar Pulai, saya dapat melihat secara dekat apa yang dikatakan program komuniti Bangsa Johor Bahagia di salah sebuah flat di Kangkar Pulai ini, untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dibangunkan di sini dengan kerjasama ataupun inisiatif yang dimulakan oleh pihak Industri Teknologi Malaysia. Jadi ikuti laporan saya ini di Kangkar Pulai dalam Johor Memilih. Sebenarnya saya sungguh seronok dan juga gembira apabila sampai ke flat Kenari di Kangkar Pulai ini, kerana di sekitar saya penuh dengan kebun komuniti masyarakat di flat Kenari ini yang mendapat hasil daripada perkebunan harian mereka. Ada cili, ada pokok daun pandan, ada pelbagai lagi lah herba-herba yang boleh dimakan. Dan sampai ke tahap ini, penduduk di flat Kenari ini boleh menjual cili yang mereka tanam secara vertigasi. Dan ini bukan kerja semalaman, bukan inisiatif yang dibuat secara sembrono, tetapi ada perancangannya. Jadi saya perkenalkan Prof. Dr. Rosalinda bersama saya pada hari ini untuk Johor Memilih. Bukan tak biasa dengan Prof. Ros, lama juga tak jumpa. Terima kasih Prof. Prof. Ros, apa sebenarnya inisiatif yang dilakukan di flat Kenari ini kalau kita nak tahu lebih lanjut? Okey, sebenarnya inisiatif ini adalah apa yang kita panggil sebagai Bangsa Johor Bahagia yang diilhamkan oleh Chancellor UTM iaitu Tuanku Permaisuri Johor bersama Sultan Johor untuk mengubah kualiti persekitaran masyarakat di kawasan flat lah kiranya. Konsepnya adalah kita perlu ubahkan semangat penduduk ini dengan mengubah persekitaran mereka, dengan memberikan ilmu bagaimana untuk mengubah persekitaran mereka dan juga mengurus fasiliti-fasiliti dan seterusnya untuk mewujudkan satu komuniti yang berjaya. Ya. Dari awal pelibatan Prof dan juga Prof mengetahui projek ini, mengapa flat Kenari ini dipilih di Kangkar Pulai? Itu yang penting, kenapa kita berada pada pagi ini. Ya. Saya rasa ini satu konsep yang sangat pentinglah untuk Bangsa Johor Bahagia. Konsepnya adalah apabila akademia, iaitu universiti seperti UTM, siapa yang perlu memanfaatkan kepakaran dan pengetahuan yang ada dalam satu institusi seperti UTM. Yang pertama sekali ialah mesti masyarakat di sekeliling universiti itu. Dan masyarakat itu adalah masyarakat di flat ini. Tetapi ada sedikit twist, iaitu yang menjadikan masyarakat di Kangkar Pulai ini istimewa kerana tanah perkuburan Kangkar Pulai, iaitu di mana semua staf UTM yang meninggal dunia akan dikebumikan di tanah perkuburan di hadapan itu.
Jadi kita perlu manfaatkan masyarakat di mana pengakhiran kita. Give back to the society lah. Yes, berikan kepada penduduk. Because at the end of the day, akhirnya kita akan kembali kepada Allah disebalikan di situ. Prof Ros, kalau kita angkat isu masyarakat B40, masyarakat yang tinggal di rumah flat, masyarakat yang tinggal di kawasan kos rendah, isu yang sentiasa berlegar adalah isu berkaitan dengan masalah sosial, betul. isu psikososial. Isu sosial itu macam-macam lah. Mereka yang tercicir daripada pelajaran, mereka yang tidak ada pekerjaan tetap, kan, ibu tunggal yang terpaksa memelihara anak yang ramai, rumah sempit. Tetapi bagi UTM dan Prof Ros, kenapa program Bangsa Johor ini perlu dikembalikan ataupun dikontribusikan kepada warga seperti di flat Kenari di Kangkar Pulai ini? Apa ciri-ciri yang menepati projek ini? Bertitik tolak daripada keyakinan diri. Kita perlu wujudkan rasa keyakinan masyarakat itu bahawa perkasakan mereka supaya masyarakat boleh mengubah hidup mereka. Dan untuk itu perlukan ilmu. Jadi itulah peranan akademia, menjentik semangat, menjentik dengan memberikan ilmu supaya mereka boleh jadi lebih hebat daripada apa yang mereka rasa mereka boleh lakukan. Maksudnya semua elemen kemanusiaan itu dan teknologi itu dibawa ke sini, ya? Ya, diaplikasikan jentik dulu di sini. Emosi mereka. Mula-mula pendekatan pertama adalah kita bawa anak-anak ini ke UTM sendiri, ke kampus. Kita kata yang ramai-ramai ni. Ya, anak-anak kecil. Student belajar. Belasan. Belasan yang tak pernah, walaupun dekat, tapi tak pernah masuk ke UTM. Campus, tak pernah lalu masuk je ke kampus. depan Lalu, pintu. tapi tak pernah. So, kita bawa mereka dan tunjukkan mereka, ini dunia kampus. Anda boleh jadi anak kampus kalau anak-anak berubah sikap daripada sekarang. Jadi aspirasi, inspirasi itu kita jentik di situ. Kemudian kita datang ke sini dan kita berikan ilmu kepada penduduk, iaitu siapa yang jaga anak-anak ini? Ibu-ibu mereka lah. Itulah yang kita jumpa ni banyakkan kakak-kakak kita ni. Yang selama ni mungkin ibu-ibu ni menjaga anak-anak di rumah. Tak ada kerja lain. Pastikan so masak. Tetapi kita berikan potensi bahawa mereka boleh sumbang lebih lagi. Boleh sumbangkan lebih banyak lagi. Jadi lebih hebat. Okey, kita nak tahu juga selain pada perkebunan bandar ni, apa lagi yang dilaksanakan dalam program Bangsa Johor Bahagian di Kangkar Pulai ini, Prof? So dia sebenarnya sebelum kebun ini fizikal kita nampak lah kan. Okey. So kita ada kolong. So kita tahu mana-mana rumah flat akan ada kolong dan seringkali kawasan kolong ni tidak terjaga. Tidak terurus. Terurus. Dan mungkin so kita sama-sama dengan pihak pelajar UTM, staf UTM dan masyarakat cantikkan kolong. Itu yang paling first impression kita. Fizikal tu penting. Masuk je kena bersih. Berubah bersih. Dan kemudian kena tahu bagaimana nak mengurus tersebut. Nak mengurus kolong tersebut, fasiliti tersebut perlu diurus. Dan apabila fasiliti tersebut telah tahu diurus, so kita kena pasti macam-macam program lah. Sisa segak, composting, semua-semua barang-barang terpakai disimpan. So itu semua perlu termasuk dalam apa yang kita kata fasiliti yang perlu diurus. Tetapi kesemua ini perlu ada connection, jaringan. Sebab kawasan perbadanan ini besar. Ada 1,500 household keluarga. So bagaimana untuk berkomunikasi? Media sosial. So komunikasi antara mereka, komunikasi dengan masyarakat luar, komunikasi dengan agensi-agensi lain, semua tu kita berikan ilmu teknologi dan media sosial. Ini kepakaran Prof Ros. Ya, itu bidang saya lah. So daripada setengah-setengah ibu ni tak pernah pegang pun keyboard, tapi kita beri ilmu bagaimana untuk menjadi nak manage dia punya kurangnya asas dulu asas basic. Kita bawa juga ke UTM, bawa ke digital, UTM digital, perkenalkan ini PC and so forth lah. Dan anak-anak kita tunjukkan bagaimana nak buat multimedia. Dari sudut aspek penerimaan, adakah pada awal tu ada resistance, ada macam malu alah ke? Kerana ialah orang profesor datang, doktor-doktor, student ini mahasiswa, ialah mereka tinggal di kawasan flat, Prof. Itu dari sudut kata pun nilai diri mereka yang mungkin terlampau rendah, motivasi mereka rendah.
takut, takut skeptikal, betul ke diorang ni ataupun datang touch and go je. Bagaimana nak membawa mereka? So mula-mula kebetulan titik pertama bermula di flat Kenari ini. Kerana kami datang secara informal dalam kereta cari pejabat perbadanan. Sebab di semua kawasan flat akan ada pejabat perbadanan yang menguruskan. So kita perlu cari gatekeepernya untuk akses, ketuanya. Buka gate tu. So ketua tu pihak perbadanan ada dia punya jawatan kuasa dia. Tetapi mungkin pada peringkat awal komuniti mungkin merasa agak skeptikal. Apa ni? Tunggu dan lihatlah apa nak buat ni Prof ni. Bilangan yang terlibat pada peringkat awal tidak begitu ramai. Tetapi apabila mula nampak anak-anak dibawa ke UTM, mula melihat aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, jadi semakin ramai yang terlibat, termasuklah yang melibatkan diri dalam mengusahakan kebun-kebun ini. Itulah sebenarnya ilham seperti yang saya sebut tadi, bangsa Johor Bahagia adalah ilham daripada Sultan Johor dan Tuanku Permaisuri Johor untuk mengubah kehidupan masyarakat Johor. Di mana kita bermula dengan komuniti di sini. Jadi harapan kita kerana kejayaan yang telah diperoleh, maka kejayaan ini akan diulang di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain. Akan dikembangkan lagi. Itu harapan kita dan ini harapan modelnya. Ini modelnya dengan penglibatan. So kalau mula-mula tu dana datang daripada tuanku yayasan sendiri, Yayasan Sultan Ibrahim Johor dan juga Yayasan Raja Zarif. Tapi diharapkan dengan kejayaan ini kerana berbagai-bagai sumber dana dapat, so di tempat-tempat lain diharapkan pihak-pihak lain juga dapat memberikan sumbangan untuk menjayakan projek ini dengan kerangka yang kita telah perkenalkan di komuniti-komuniti lain. Ada penambahbaikan yang Prof rasa akan dilakukan juga di tempat lain? Ya, kita akan laksanakan, of course, sebab ini model pertama kan? Ini model pertama, kita mula dengan basic. Jadi di tempat-tempat lain kita akan jentikkan dengan dana yang lebih, kita akan jentikkan lebih banyak lagi elemen-elemen teknologi, menggunakan teknologi, sebab saya champion for Industrial Revolution, menggunakan teknologi-teknologi terkini lah yang akan memajukan komuniti. Saya dah dapat cerita sebenar Tuan Tanah daripada UTM yang datang bawa projek ini, tapi Tuan Tanah di sini pun saya kena semua buat. Betul. Kakak-kakak di depan saya, pakcik-pakcik depan saya, anak-anak kita di belakang, akan juga saya dapatkan pandangan mereka bagaimana program Bangsa Johor ni mengubah kehidupan mereka dan juga sosioekonomi mereka. Lebih baik dengar daripada mereka sendiri. Itu lagi real. Lagi real. Jangan percaya sangat cakap saya. Actually ni living lab. Living lab, yang depan mata sudah pun terjemah. Terima kasih Prof Rosalinda dari UTM yang melihat secara dekat program Bangsa Johor di flat Kangkar Kulai ini. Teruskan bersama saya. Selepas ini saya akan tanya penduduk di flat Kangkar Kulai ini. Dan kini saya berada dengan Kak Rohaida, orang kuat di kebun ini, di komuniti Kangkar Pulai, di flat Kenari ini, dan juga setiausaha perbadanan. Mungkin Rohaida boleh ceritakan, adakah projek Bangsa Johor Bahagia ini satu projek yang amat ditunggu-tunggu sebenarnya oleh penduduk flat Kenari apabila pihak UTM dan rakan-rakan mereka datang bersama-sama memeriahkan, mengindahkan dan juga menghasilkan kebun sebegini? Okey, sangat ditunggu-tunggulah. Pada mulanya diorang datang tu kita macam mengalu-alukan, okey. Sebelum ni memang tak terurus sikit, kita ada kebun juga tapi daripada individu. Ada individu. Jadi bila datang kat sini kita rasa konsep komuniti tu sangat, kata orang tu, kami sukai dan kami sangat memang mengalu-alukan. Jadi lebih sekarang apa yang kita lihat sekarang ni dia lebih tersusun. Dan kita kan satukan komuniti kat sini. Daripada asalnya mereka buat individu dan faham je lah kan, masing-masing nak tanam dengan masing-masing punya tanaman. Berebut, ada isu juga kat situ. Juga. Jadi kita satukan komuniti kat sini kan. Kita satu komuniti, kita sama-sama tanam. Kita sama-sama dapat hasil. Bermuafakat. Ya, muafakat kat situ. Jadi ada beza tak Rohaida sebelum projek ini dilaksanakan 2018 dan hinggalah sekarang, bagaimana kehidupan dari sudut orang kata pun
keceriaan flat dan juga kebahagiaan penghuni flat di sini? Okey, sebelum ni kita dapat lihat ibu-ibu di bawah blok mereka tak ada aktiviti. Masing-masing dengan kata orang tu biasalah sebelum ni kan ibu-ibu lepak-lepak kat bawah, anak-anak pun mereka bermain saja. Tapi bila ada kebun komuniti salah satunya kat sini lebih menceriakan, terutama pada anak-anak, saya lebih tarik pada mereka untuk belajar menanam, untuk belajar kompos. Kita didik daripada peringkat awal lagi. Kecil lagi. Jadi daripada itu mereka tahu daripada rumah tu ada sisa makanan yang tak perlu dibuang. Jadi tak ada berbazar kat situ. Mereka sendiri yang datang turun sama-sama kita daripada situ lah. Untuk ibu-ibu yang mereka kurang faham tentang mungkin kebun, diorang tahu daripada asalnya daripada nenek moyang kita, cara diorang. And then kita ajar teknik baru. Terutama teknik gugah kaca sangat menarik. Kita menggunakan sisa makanan, kita menggunakan tanah yang kurang. Contohnya macam apa yang berlaku pada COVID, PKP tu. Tanaman kita tetap subur. Maksudnya tak dapat keluar rumah pun masih subur. Ya, subur. Dalam masa kita terkurung tu kan, bila keluar tu very surprise. Dan kita tu lah saya katakan hasil dia tu memang apa yang lihat sampai sekarang ni. Contoh yang ada patch yang pertama daripada 2018 sampai sekarang ni 2 tahun. Ya. Di mana hasil ini adalah cukup kegunaan penghuni flat ataupun dapat dijual? Bukan sekadar pada awalnya memang kita fokus pada komuniti kita. And then selepas tu kita dapat menjana income daripada contoh cili fertigasi, ada daun-daun ulam-ulam kan. Komuniti pada luar daripada sekitaran mereka nak beli, kita jual pada mereka. Ya. Dari aspek ataupun membangunkan komuniti, adakah komuniti di flat ini semakin berpadu, bermuafakat dan hidup harmoni dan berebut-rebutlah nak masuk pertandingan ini kerana kita nak jual kita punya kemeriahan flat ini. Komuniti sangat suka diorang berebut-rebut. Bila kita setiap ada program je mesti mereka akan ikuti. Program kata sambutan alhamdulillah memang kata orang tu meriah. Apa segala program yang kita komuniti akan terlibat semuanya. Kat situ semangat mereka, semangat anak-anak kita tengok kat situ. Jadi kita bawa anak-anak terutama saya fokus pada anak-anak. Sebab mereka ni aset masa depan kita. Kita nak didik diorang kat situ. So tu macam alas kita semula yang kita ada kat sini kan. Itu yang saya rasakan banyaklah dia punya tu. Saya ingin mendapat reaksi seorang lagi orang kuat kebun ini, saudari Rosnah Rahmat. Saudari Ros, apa yang paling best lah apabila program Bangsa Johor Bahagia ini melibatkan Flat Kenari yang Ros rasa amat berbaloi lah terlibat sama? Pada pendapat saya lah, kalau tanya pada kita orang suka bersatu. Maksudnya tu bila adanya BJB ni semua komuniti bersatu. Kalau dulu tak adalah, masing-masing hal buat masing-masing. Tapi bila ada BJB ni, diorang banyak kerap turun berkebun. Macam aktiviti kita tiap-tiap minggu sebelum PKP pun ada. Ya, betul. Aktiviti kita dengan anak-anak, ada kelab suka membaca, kelab solat, kem solat ada. Macam ibu-ibu pun kita ada buat kelas memasak semua, buat kuih. Itu jadi aktiviti itulah yang mengeratkan kita orang lagi. Jadi beza daripada 3-4 tahun dulu dengan sekarang ni. Ya, betul. Kalau dulu macam mana? Kalau dulu kita orang ni kau aku bahasa kasar lah macam itu kan. Tapi itulah platform tak turun. Ya, tak ada. Masing-masing pandai-pandai. Kadang-kadang dia orang buang sampah pun daripada bawah. Masih lagi Ya, masa. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Benda tu semua dapat terkawal. Dia orang dapat kata orang dapat memahami kendak kita nak yang bersih. Bila ada pelawat datang tu dia orang happy lah. Jadi rakan-rakan, saudara mara orang luar datang ke Flat Kenari, apa respon mereka? Cantik. Yang sentiasa dengar. Ya, biasa cantiknya tempat ni. Best, seronok. Tak ada. Dulu tak macam ni. Sekarang macam gini. Itu kita akan, inilah BJB. Daripada tuanku punya ilham kan. Jadi kita orang happy lah sangat-sangat. Dari aspek kebun ini, apa yang ditanam di sini? Macam sini kita dapat fertigasi pada cili, daun kaduk, daun pandan dan macam-macam lah. Terung, kacang panjang dan macam-macam mungkin. Ya. Adakah orang kata pun hasilnya
dikongsi di kalangan penduduk flat ataupun dijual? Mula-mula kita agihkan pada penduduk dululah. Cukup pada komuniti kita, dan selebihnya tu kita jual lah. Dapatlah kata orang dana pada kita juga kan. Dari dalaman flat, adakah orang kata pun warga flat, orang kata pun yang kurang bernasib baik tu juga dijenguk, diambil tahu? Macam kita PKP untuk tahun ni lah kan, kita memang struggle lah. Mana yang kena buang kerja. Kan? Jadi mana banyak diorang datang tempat kita minta bantuan. Kita kadang-kadang struggle pada situ, mana kita nak cari bantuan. Tapi kita lah, kita ni lah yang kena keluar cari dana. NGO datang bantu kita, dan tuanku sendiri pun memurah hati hantar pada kita bantuan. Alhamdulillah lah. Kita ingin tahu juga peranan kaum bapa di Flat Kenari dalam program Bangsa Johor Bahagia ini bersama dengan Abang Jamal. Abang Jamal, apa tugas fungsi Abang Jamal dalam program Flat Kenari ini? Okey, saya sebenarnya sebagai maintenance untuk kawasan ni, dan saya akan buat landscape kat sini daripada dulu sampai sekarang. Dulu memang senang cerita tak ada apa-apa lah. Tak nampak apa perubahan. Berterabur lah. Berterabur. Jadi bila saya fikir benda ni kita boleh majukan lagi, jadikan benda ni cantik. Sampailah sekarang ni alhamdulillah dengan bantuan MBIP apa semua, bantuan dia orang semua, jadi kita dapatlah buat benda-benda gini. Dari program yang diinisiatifkan oleh UTM dan juga pihak warga Flat Kenari ini, ada pelibatan ramai di kalangan kaum bapa kita? Buat masa ni alhamdulillah lah, tapi maklum lah dia orang bekerja semua kan. Jadi kita mana yang free, mana yang sempat kita aturkan dia punya. Tapi orang rumah dia terlibat. Betul. Kaum isteri terlibatlah. Kira orang rumah ada jugalah yang masuk. Kadang dia antara dua lah. Seorang bekerja, seorang masuk sini. Antara dua itulah. Ya. Okey Abang Jamal, bagaimana pelibatan kaum bapa, kaum Adam dalam program-program yang macam-macam lah? Ada kebun komuniti, ada projek kita semula minyak masak, ada buat baja kompos dan sebagainya, beri motivasi untuk anak-anak kelas Al-Quran, solat dan sebagainya. Ada pelibatan secara aktif kaum bapa di sini? Kaum bapa, insyaAllah. Kaum bapa kat sini memang saya rasa ada yang aktif. Memang ada yang aktif. Contoh macam kat surau tu memang dekat. Surau kita pun tak jauh daripada sini, flat ni. Jadi kita adalah penglibatan dengan buat kenduri, kendara kat sini. InsyaAllah dia orang pun ada turun semua. Bukan tak ada turun, ada. Jadi Abang Jamal, apa perancangan lagi yang Abang Jamal rasa kalau ada dana lagi boleh dilaksanakan di program Bangsa Johor Bahagia ni? Okey, kalau misalnya ada dana lah, saya rasa benda ni banyak lagi kita boleh buat kerja kat sini. Yalah, kalau ada duit kan. Ada duit, benda sebagai contoh apa? Contoh yang dalam idaman Abang Jamal ni, landscape ke, nak buat tempat duduk lebih banyak ke, nak bersihkan cat baru ke? Itu satu. Yang penting kalau ada dana, cat dulu. Flat ni bila nampak cantik, dia akan segar sikit. Mata mandang pun cantik. Ada isu-isu sosial lain yang masih kuat berlaku di sini? Saya rasa kat sini, kalau dulu memang ada lah. Kecurian motor apa semua. Tapi buat masa sekarang semenjak kita berpakat dan selalu kadang-kadang ambil tahu. InsyaAllah tak ada apalah, kuranglah. Itu yang penting. InsyaAllah kita nak duduk senang-senang selamat. Iyalah, betul. Bila kita bahagia, semua orang bahagia. Betul. Yang mustahak bahagia semua. Ya. Amat membanggakan apa yang sudah diusahakan pihak UTM dan juga rakan-rakan di Kenari ini. Inilah hasilnya, kebun komuniti yang segar, yang banyak sekali menghasilkan sayur-sayuran untuk kegunaan mereka dan juga ada yang dijual. Dan apa yang lebih penting, masyarakat ini lebih berdaya tahan, lebih yakin, lebih bermotivasi, dan apa yang kita sangsikan selama ini dengan pelbagai masalah sosial dapat dikurangkan, dapat dihindari. Itu yang lebih penting. Dan program ini akan diperluaskan lagi di kawasan-kawasan flat sebegini di seluruh negeri Johor. Jadi program komuniti Bangsa Johor Bahagia wajar dijadikan sebagai satu model
Dan Esrawani amat menyokong inisiatif pihak UTM dan juga pihak-pihak yang berkenaan untuk memajukan lagi mereka yang terlibat dalam komuniti yang berada di bawah ini. Nazri Kahar untuk Johor Memilih.